Saudara-saudari rakyat Malaysia yang dikasihi, bagi matlamat ketiga iaitu menyokong kelangsungan perniagaan, kerajaan memahami sepanjang tempoh PKP semua jenis perniagaan menghadapi pelbagai cabaran, termasuk kesukaran dalam menguruskan aliran tunai, perbelanjaan utiliti dan sewa premis. Sehubungan itu, kerajaan akan berusaha untuk mengurangkan beban yang ditanggung oleh sektor perniagaan menerusi beberapa langkah. Kerajaan mendapat maklum balas antara inisiatif yang telah disambut baik oleh pekerja dan majikan adalah program subsidi upah. Sukacita kerajaan mengumumkan program subsidi upah 3.0 di bawah Perkeso akan ditambah baik, di mana semua majikan yang beroperasi dalam PKP layak untuk memohon tanpa mengira sektornya. Dan untuk tempoh 1 bulan, majikan yang layak akan menerima subsidi upah berjumlah RM600 bagi setiap pekerja mereka yang bergaji kurang daripada RM4,000. Dan selain itu, had 200 pekerja bagi setiap permohonan akan ditingkatkan kepada 500 pekerja. Inisiatif ini melibatkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 bilion yang dianggar akan memanfaatkan 250,000 majikan yang menggaji lebih daripada 2.6 juta pekerja. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dalam tempoh pelaksanaan PKP, kerajaan bersetuju untuk melonggarkan syarat permohonan bagi program Sistem Insurans Pekerjaan atau SIP Prihatin. Pekerja yang tidak memenuhi caruman minimum ataupun tidak dilanjutkan kontrak perkhidmatan setelah pembaharuan dibuat sekurang-kurangnya 3 kali, sekarang dibenarkan untuk memohon bantuan keuangan SIP Prihatin sebanyak 30% daripada gaji mereka selama 3 bulan. Kerajaan menghargai sumbangan delivery riders yang menjadi barisan sokongan dalam penghantaran barangan dan makanan semasa tempoh kawalan pergerakan. Dan sumbangan itu sejumlah RM24 juta telah diperuntukkan oleh kerajaan bagi membiayai caruman penuh mereka ini di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Perkeso. Setakat ini hampir 32,000 permohonan daripada delivery riders telah diterima untuk perlindungan skim berkenaan. Semasa Belanjawan 2021, kerajaan telah pun mengumumkan bantuan keuangan sebanyak RM1,000 melalui geran khas prihatin tambahan ataupun JKP tambahan yang diberikan pada peniaga dan penjaja di Sabah. Sehubungan itu, sukacita ingin saya maklumkan bahawa kerajaan akan memperluaskan bantuan JKP tambahan ini kepada 500,000 PKS di 7 negeri PKP dengan bayaran RM1,000, manakala 300,000 PKS di negeri yang lain akan menerima RM500. Perluasan inisiatif JKP tambahan ini atau JKP Permai melibatkan peruntukan tambahan sebanyak RM650 juta. Namun demikian, sekiranya terdapat negeri-negeri yang berubah menjadi zon merah dan diisytiharkan PKP, kerajaan sedia membantu dengan menyalurkan bantuan tambahan kepada PKS di negeri tersebut dengan serta-merta. Bagi meringankan beban khususnya pemandu teksi dan bas, kerajaan bersetuju untuk menyediakan bantuan keuangan one-off sebanyak RM500 kepada 14,000 pemandu pelancong serta 118,000 pemandu teksi, bas sekolah, bas persiaran, kereta sewa dan e-hailing dengan peruntukan tambahan sebanyak RM66 juta.
Selain itu, kerajaan kini memberikan layanan pengecualian duty excise dan cukai jualan bagi tujuan pindah milik, pelupusan dan kegunaan persediaan teksi dengan syarat kenderaan dimiliki selama 7 tahun. Sukacita dimaklumkan bahawa syarat ini dilonggarkan kepada 5 tahun mulai 1 Januari hingga 31 Disember 2021. Bagi membantu aliran tunai perusahaan mikro dan PKS, kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaan skim-skim mikrokredit seperti mana yang pernah diumumkan sebelum ini. Sejumlah 1 bilion ringgit kemudahan mikrokredit disediakan bagi merangkumi pinjaman mudah berjumlah 390 juta ringgit oleh Bank Simpanan Nasional, 350 juta ringgit oleh Agrobank dan 295 juta ringgit oleh Tekun. Bagi terus menyokong golongan usahawan dan perniagaan untuk menjana pendapatan melalui jualan dalam talian ataupun platform e-dagang, kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaan kempen e-dagang PKS dan PKS Mikro dan kempen Shop Malaysia Online dengan jumlah peruntukan 300 juta ringgit. Melalui kempen tersebut, usahawan mikro akan mendapat bimbingan perniagaan dan pembeli akan menikmati penjimatan melalui jual beli secara dalam talian. Di bawah penjana, kerajaan telah mengumumkan skim jaminan prihatin dana jamin atau SJPD yang berjumlah 50 bilion ringgit bagi menyokong sektor swasta untuk terus berkembang dan merancakkan ekonomi negara. Sebagai langkah penambahbaikan, kerajaan akan pertamanya meningkatkan pembiayaan maksimum daripada 500 juta kepada 1 bilion ringgit. Keduanya ialah memperluaskan skop pembiayaan kepada pembelanjaan modal dengan tempoh jaminan sehingga 10 tahun, dan ketiganya membenarkan syarikat milik asing yang beroperasi di Malaysia untuk mendapat jaminan SJPD dengan syarat jumlah pekerja tempatan mereka adalah sekurang-kurangnya 75%. Kerajaan berharap agar penambahbaikan SJPD ini akan dapat menjana pertumbuhan sektor swasta dan juga mengekalkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelaburan. Saudara sekalian, bagi peminjam MARA akan meneruskan program MARA Prihatin Peace of Mind 2.0, di mana peminjam boleh memohon untuk membuat penjadualan semula bayaran balik kemudahan pinjaman pelajaran MARA atau moratorium pinjaman sehingga 31 Mac 2021. Sebagai tambahan, usahawan MARA yang terkesan akibat COVID-19, PKP dan bencana banjir boleh membuat program penjadualan semula pembiayaan perniagaan MARA. Selain itu, bagi penyewaan premis perniagaan, MARA telah bersetuju untuk memberikan diskaun 30% bagi tempoh 6 bulan mulai November 2020 hingga April 2021. Saya juga menyarankan lebih banyak agensi dan syarikat untuk turut menawarkan penjadualan semula pinjaman dan diskaun sewa premis perniagaan ini. Bagi mengurangkan bebanan PKS, kerajaan telah memberikan potongan cukai khas kepada syarikat yang memberi pengurangan sewa premis perniagaan sekurang-kurangnya 30% mulai 1 April 2020 sehingga 31 Mac 2021. Berdasarkan pada keadaan ekonomi semasa, potongan khas ini akan diperluaskan untuk meliputi pengurangan sewaan yang diberi kepada syarikat bukan PKS. Tempoh potongan khas ini juga akan dilanjutkan sehingga 30 Jun 2021. Selain itu, pembangunan sumber manusia berhad akan mengecualikan levy majikan
bagi syarikat yang tidak dapat beroperasi semasa tempoh PKP dan PKPB. Selanjutnya, kerajaan juga bersetuju untuk memberikan diskaun khas bil elektrik sebanyak 10% bagi tempoh Januari hingga Mac 2021 kepada 6 sektor perniagaan di seluruh negara. Ini meliputi pengendali hotel, taman tema, pusat konvensyen, pusat beli belah, pejabat syarikat penerbangan, tempatan serta agensi pengembaraan dan pelancongan. Di samping itu, ribat elektrik diberikan kepada semua pengguna TNB, domestik dan bukan domestik, pada kadar 2 sen setiap kilowatt per jam, iaitu bersamaan penurunan bil elektrik sehingga 9% bagi tempoh 6 bulan mulai 1 Januari sehingga 30 Jun 2021. Syarikat Jaminan Pinjaman Perniagaan akan memperkenalkan skim rehabilitasi sewa beli bas dan teksi. Di bawah skim ini, 50% jaminan ke atas pinjaman akan disediakan bagi bas terpilih seperti bas persiaran dan teksi daripada syarikat sewa beli dan pajakan. Dengan itu, pengusaha bas dan teksi dapat menstruktur semula pinjaman mereka serta menikmati moratorium selama 12 bulan dan pembayaran balik bulanan yang lebih rendah. Jaminan sebanyak 1 bilion ringgit akan disediakan untuk tujuan ini. Pada tahun lepas, Akta Langkah-Langkah Sementara bagi mengurangkan kesan penyakit COVID-19 2020 atau Akta 829 telah digubal untuk membantu individu dan perniagaan yang terkesan daripada aspek ekonomi akibat wabak ini. Akta tersebut telah pun berkuat kuasa mulai 23 Oktober 2020. Tempoh kuat kuasa ketidakupayaan untuk melaksanakan obligasi kontraktual. Obligasi kontraktual telah tamat pada 31 Disember 2020. Justru melihat pada situasi semasa dan selaras dengan pengumuman PKP, kerajaan bersetuju untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa ketidakupayaan untuk melaksanakan obligasi kontraktual kepada 31 Mac 2021. Ini meliputi perjanjian sewa beli ataupun kontrak pajakan dan kontrak jualan kredit untuk memanfaatkan golongan yang terjejas seperti golongan B40, M40 dan perusahaan mikro kerana gagal memenuhi obligasi kontraktif dan bantuan yang telah tersedia. Saudara-saudari bolehlah melayari portal manfaat belanjawan 2021 mulai hari ini di alamat http://belanjawan2021.treasury.gov.my/manfaat.